Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min rabbihim muhdatsin illa istama'uh wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Semakin dekat masa manusia dihisap amalan-amalan di sisi Allah, tapi mereka masih lagi dalam keadaan berpaling daripada Allah. Ma ya'tihim min rabbihim muhdatsin. Tiap kali mana datang peringatan-peringatan Allah, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka tersebut, illa istama'u, mereka tak lain tak bukan kecuali dengar saja peristiwa itu terjadi. Wahum yal'abun, mereka masih lagi sibuk dalam keadaan bermain. Lahiyatan qulubuhum, dipuncakan kerana yang disebabkan lalainya hati-hati mereka tersebut. Surah Al-Anbiya ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Yang dihormati pengerusi dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian, pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Kemudian Allah bagi peluang untuk diri kita panjangnya umur di saat mana orang lain sedang dimatikan oleh Allah. Dalam sejarah dunia ini, tak pernahlah orang mati seramai sejumlah ini. Sejumlah lebih kurang 740,000 lebih manusia yang mati. Hari ini jumlahnya telah sampai 750,000 lebih yang meninggal dunia. Dalam sejarah dunia, ramainya mati disebabkan pandemik ataupun penyakit yang berlaku di kalangan kita hari ini. Dalam sejarah sebelum daripada ini, sejarah manusia mati ini, seramai lebih kurang 20,000 yang mati kerana kena ta'un amwas. Itu berlaku di waktu mana sahabat-sahabat, zaman sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk beberapa orang sahabat yang terpilih, Abu Ubaidah Al-Jarrah misal contohnya, yang meninggal dunia dalam peristiwa ta'un. Yang berlaku ta'un itu berlaku di bumi Palestin, dipanggil ta'un amwas. Jumlah yang mati di saat itu seramai lebih kurang 20,000 lebih yang mati. Itu pun menjadi gempar dunia kerana orang berlari ketakutan saat mana berlakunya peristiwa ta'un tadi. Sehingga kan Sayyidina Umar tanya, kenapa orang lari? Keadaan yang semua berlari, bangun celik mata je orang berlari berkejaran, takut terhadap kematian. Hari ini kita hidup kembali pada saat yang orang yang dimatikan oleh para malaikat Allah bukan jumlah 20,000, tapi dimatikan dengan jumlah seramai hampir 1 juta orang. Dalam hampir 1 juta orang yang mati ini, Allah pilih kita untuk terus hidup. Alhamdulillah, Allah panjangkan lagi umur kita. Kita tak tahulah sampai bila umur kita ni dipanjangkan oleh Allah. Dan walaupun begitu, kita pasti yang kita ni akan berjumpa juga dengan kematian. Kerana Allah dah pesan dah dalam Al-Quran, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad,
kalau sekiranya ada di kalangan umat manusia yang cuba melarikan diri daripada kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan mendapatkan kamu. Allah akan hantar malaikat untuk mengejar jiwa-jiwa di kalangan kamu untuk dimatikan kamu. Lepas pada kamu mati, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kamu akan dipulangkan pada satu alam gaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, di waktu itu mula Allah dedahkan balik setiap amalan-amalan yang telah kita kerjakan sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Tuan-tuan, malam ni Allah bagi peluang pada kita untuk kita kembali mengingati balik diri kita, untuk kita merenung balik diri kita, sejauh mana dalam diri kita ni untuk kita berjaya mengubah diri kita, ataupun kita nak menjadikan diri kita ni benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tajuk yang diminta supaya saya bercakap sempena dengan saat mana kita berada pada saat yang sebegini. Kita hanya belajar tentang mengenai tajuk yang diminta saya bercakap ni, sejauh mana yang kita akan lakukan dalam hidup kita untuk kita dapat ruang-ruang ataupun sejauh mana penghayatan dan peningkatan iman kita serta keazaman dalam hidup kita untuk menjadikan diri kita ni benar-benar orang mukmin dalam hidup. Yang ni tajuk dipanggil tajuk untuk kita memuhasabah kembali pada diri kita. Kalau nak jawab terhadap sejauh mana ini, maka memadailah kalau kita sebut sejauh mana kesedaran kita terhadap yang namakan dengan hidup kita ini sendiri. Para hadirin sekalian, kalau kita tanyalah sedikit, dalam hidup kita ni sebenarnya kita ni hidup ni untuk apa? Kita kena tanya soalan demikian. Kita hidup ni, tujuan Allah jadikan kita ni tujuan apa dalam hidup kita? Tujuan untuk makan minum sahajakah? Ataupun tujuan kita untuk kita hidup ni untuk kita berumah tangga, berkeluarga, kemudian kita tidur bangun begitu sajakah dalam hidup? Kita kena tanya di sudut tujuan apa Allah ciptakan kita sebagai seorang manusia. Dan kita sendiri, kalau kita tanya sejauh mana kita ni sedar yang tujuan yang Allah jadikan dalam hidup kita. Allah jadikan pada diri kita ni, kalau kita tanya tujuan apa Allah ciptakan kita ni, lalu kita akan dapat satu jawapan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menjadi hamba kepadaku. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ajar demikian. Dalam ayat Al-Quran Karim Allah jelas sebut pada kita tentang mengenai tujuan penciptaan, kenapa Allah jadikan kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, afahasibtum annama khalaqnakum, adakah kamu menyangka aku ciptakan kamu abathan, aku ciptakan kamu dalam keadaan sia-sia. Allah jadikan kita ni tak ada kerja, lalu Allah ciptakan kita begitu saja. Bukankah begitu dalam hidup kita? Tentulah Allah jadikan kita ni ada tujuan, ada matlamat dalam hidup kita. Matlamat kita bukan untuk hidup di dunia. Bahasa yang mudahnya, tujuan Allah ciptakan kita ni ada tujuan. Tujuan kat mana tujuan dia? Tujuan untuk hidup di akhirat. Bukan tujuan untuk nak suruh kita hidup hanya sebentar di dunia, tidak. Allah jadikan dalam diri kita ni, Allah suruh kita nampak jauh, bukan nampak singkat dalam hidup seseorang. Jangan kita nampak bahawa hidup ni untuk di dunia, nak pada rumah besar, nak pada kereta kenderaan yang mewah, nak pada makanan yang sedap, nak kepada apa dia, kehidupan yang sihat dalam hidup kita begitu saja. Tidak. Allah ciptakan kita dan Allah jadikan kita ni, Allah nak suruh kita nampak yang kita ni lepas pada ni kita akan hidup lagi. Lepas pada hidup di dunia, kita kena hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Kita kena nampak demikian. Kita kena hidup di alam yang disebut dengan alam barzah. Hidup ke tak hidup di alam barzah? Hidup. Hidup dalam, lepas pada kita hidup sekarang, sekejap lagi kita akan berjumpa dengan kematian. Lepas pada kita mati, kita akan hidup di alam yang ketiga, dipanggil alam barzah. Alam barzah ni kita kena hidup semua. Tak kira siapa, rajakah kita, menterikah kita, ustazkah kita, jawatan apa pun kita kena hidup.
di alam yang ketiga. Soalnya bila kita nak hidup di alam ketiga tersebut, kita lebih selesa daripada dunia ke, ataupun kita lebih teruk daripada dunia yang kita berada. Yang ni kena sentiasa bermain dalam pemikiran kita. Setiap di kalangan kita ni kena sentiasa tertanya-tanya, aku ni kalau aku hidup di alam barzah, lepas pada aku hidup dalam kubur nanti, agak-agak kubur aku ni jadi taman pada taman syurga ke, menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka. Yang ni kita kena sentiasa tanya dalam hidup kita. Waktu mana kita berada malam tamu kita di barzah, dalam kubur, kita kena tanya, macam mana kita nak jadikan kubur kita ni lapang selapang-lapangnya. Kita nak suruh jadi kubur kita di antara taman-taman syurga. Macam mana kita nak buat malam tamu kita di barzah? Waktu mana kita di barzah, kita nak boleh bertemu dengan roh-roh mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita. Di dalam di tempat-tempat yang tinggi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak terbayang dalam pemikiran kita macam mana kita nak buat saat mana kitanya keluar ular-ular sebesar tengkuk unta yang keluar dalam kubur kita, kemudian lepas pada itu kita nak padamkan ular-ular tersebut. Jangan bagi ular tersebut merayap dan membelit jasad kita. Macam mana kita nak buat di saat mana keluar kala jengking sebesar telapak tangan yang mula merayap depan muka kita, seorang-seorang kita dalam kubur. Saat mana kita seorang-seorang, tiba-tiba kita nak padamkan yang kala jengking yang keluar api pula tu daripada mulut dia tu, untuk kita nak melalui saat yang demikian. Macam mana kita nak buat di saat mana keluar ulat-ulat daripada perut kita, mamah daging-daging kita, kemudian bunyi krak-krak dia makan daging-daging kita, kemudian kita nak matikan ulat-ulat tersebut. Pernah tak terbayang dalam pemikiran kita macam mana kita nak suruh sampai bangun di padang mahsyar? Waktu mana kita bangun di padang mahsyar, nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kita ni dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas mana dipanggil oleh Rasulullah, dalam bilion manusia yang bangun di padang mahsyar, kita boleh minum air di telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak dalam hidup kita ni kita membayangkan macam mana kita nak melalui titian sirat saat mana kelam kabutnya manusia, kita ditolak-tolak, dihimpit-himpit ke titian sirat tadi, kemudian kita boleh melintas titian sirat sampai ke dalam syurga Allah, sampai kita boleh bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada gaya pemikiran ini dalam hidup kita, itu tanda kita membuat persediaan dan kesedaran itu sentiasa wujud dalam jiwa kita. Kesedaran terhadap yang kita ni nak mengubah diri kita. Kalau kita tanya sikit lagi, di kalangan kita, kita akan tanya, kenapa kita kena ubah diri kita, Ustaz? Sehingga tiap-tiap tahun bila masuk saja hujung bulan Zulhijjah, masuk saja dalam bulan Muharram, kita diingatkan dengan peristiwa hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita diingatkan demikian? Sehingga kan sentiasa disebut pada diri kita. Bila masa sebegini je, diingatkan terus pada diri kita. Ingat tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena ingat terhadap hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga kan disebut dan diceritakan pada kita. Nak suruh timbul kesedaran dalam hidup kita. Hidup ni mesti berubah menjadi semakin baik, semakin baik. Jangan hidup kita ni semakin berubah menjadi semakin tolol dan semakin tolol. Terus bahasa yang kita nak sebut bunyi kasar sikit, tapi saya nak sebutnya, jangan kita berubah semakin teruk dan semakin teruk dalam hidup kita, tetapi berubahlah dalam hidup kita ni semakin baik, semakin dekat kita dengan Allah. Sehingga kan bila kita dalam kemuncak umur dalam hidup kita ni, orang nampak, orang tahu ni ahli syurga ni orang yang berjalan ni di kalangan ahli syurga ni. Kita boleh nampak peribadi kita ni semakin dekat dengan Allah. Dan di waktu ini kita ni tak sabar-sabar untuk mendapatkan ganjaran syurga Allah. Nampak dalam hidup kita ni, di sudut peribadi kita, tingkah laku kita, dalam kekeluargaan kita, kita di kalangan ahli syurga Allah yang sedang bergerak di atas muka bumi ini.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin dengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada seorang sahabat datang jumpa dengan Rasulullah. Dia tanya Rasulullah satu soalan. Ya Rasulullah, aya'rifu ahlul jannah awi ahlin nar? Ya Rasulullah, boleh tak kita kenal orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka ya Rasulullah? Di dunia ni lagi kita nak kenal orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka. Boleh tak kita kenal demikian ya Rasulullah? Rasulullah jawab, qala na'am. Rasulullah jawab, ya, kita boleh kenal orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka di dunia ni lagi. Bila sebut saja begitu, sahabat yang lain tegur balik Rasulullah. Falimadza ya'milul amilun? Ya Rasulullah, buat apa lagi kita nak beramal ya Rasulullah? Kalau kita dah tahu dah orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. Tapi jangan pula lepas pada ni, kita berjumpa dengan kawan-kawan kita pula sebut, aku tengok muka kau ni neraka je, kita sebut. Jangan sebut lagi demikian. Tapi kita dalam hidup kita ni biar kita ni orang nampak peribadi kita ni peribadi ahli syurga. Jangan sampai peringkat kita ni orang nampak macam biasa je hidup. Hidup kita ni tak ada perubahan apa-apa dalam diri kita. Lalu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya demikian, boleh tak demikian Rasulullah? Buat apa lagi kita beramal Rasulullah? Kalau kita dah tahu orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. Lalu Rasulullah jawab, kulli ma yussirahu liqadah. Tiap-tiap orang ni Allah permudahkan jalan mana yang dia sedang memilih. Hidup kita ni, dalam hidup kita ni kita pilih jalan mana dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni kita sentiasa sebut pada diri kita. Tiap-tiap kali mana kita dengar azan, kita sedang memilih nak taat ke kita tak nak taat. Dalam hidup kita ni setiap kali mana kedengaran orang baca Quran, kita sedang memilih nak baca bersama dengan mereka ke ataupun kita tak nak bersama dengan mereka. Setiap kali mana orang datang sembahyang Jumaat, kita sedang memilih, aku nak pergi sembahyang Jumaat ke aku tak nak pergi sembahyang Jumaat. Dia dipanggil pilihan dalam hidup. Dalam hidup kita ni sentiasa kita memilih. Memilih ni latihan. Memilih nak pergi ke syurga ke nak pergi ke neraka dalam hidup. Macam kita kan malam ni, sama ada kita nak datang dengan kuliah ke nak pergi pasar malam, misal contoh. Ada dua pilihan dalam hidup kita. Pilihan ni Allah akan buka dalam hidup kita ni. Bila kita memilih, alim ulama ditanya, bila kita memilih, start daripada kita mula akal balik. Ulama-ulama sebut, bila kita mula akal balik, kita mula memilih dalam hidup kita. Ni peringkat awal jalan untuk kita nak ke syurga Allah. Satu, kita diajar, orang Melayu kita pun sebut, melentur buluh biarlah daripada rebung. Diajar demikian. Bila daripada rebung ni, daripada mula akal balik, bila mula akal balik, Allah turunkan dalam hidup seorang ni, dia panggil tanggungjawab. Tanggung yang kena jawab di hadapan Allah. Belum akal balik, kamu tak ada tanggungjawab. Belum akal balik, kamu tak ada tanggungjawab. Tapi bila kamu dah akal balik, kamu dah mula dipertanggungjawab setiap benda yang kamu buat di atas dunia. Kamu milih dalam hidup kamu. Wahadainahun najdain. Kami mula buka jalan untuk kamu. Untuk kamu nak buat. Sama ada kamu nak pilih fa'alhamha fujurha wa taqwaha. Allah sebut sama ada kamu nak pilih untuk kamu jadi jahat ataupun kamu nak pilih jadi orang yang baik dalam hidup kamu. Ini kali yang pertama dalam hidup kita. Demikian. Yang kedua, alim ulama sebut Allah bagi pilihan lagi. Memilih lagi dalam hidup kita. Lepas pada akhir balik, ada saat yang kita milih lagi. Alim ulama sebut, bila kita lepas kahwin. Lepas pada kita kahwin, kali yang kedua, Allah buka jalan, pilihan dalam hidup kita. Tuan-tuan rasa kan, bila lepas berumah tangga, kita rasa bertanggungjawab dalam hidup kita. Rasa tanggungjawab dengan isteri, tanggungjawab terhadap anak-anak. Masa tu, kita sedang sebut pada isteri kita. Kita sedang sebut pada pasangan hidup kita, tolong abang, untuk abang bawa keluarga ini ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada waktu mana kita nak kahwin ataupun kita waktu mana kita dah berumah tangga. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, takhayyaru linatfikum fa innal ilqa dassas. Rasulullah sebut, kamu pilihlah tempat yang kamu nak letak benih. Benih yang kamu nak berumah tangga tu, kamu pilih. Rasulullah sebut, kerana perangai jahat ni akan menarik diri kamu supaya kamu jadi tak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Fa innal irqad dassas. Orang yang jahat tu, kalau kamu silap pilih isteri, dengan kamu masuk neraka Allah. Tu cara demikian. Rasulullah sebut awal-awal, bila kita berumah tangga, kita sedang memilih jalan. Kita pilih orang perempuan ni layak tak layak kita bawa dia untuk ke syurga Allah. Manakala orang perempuan pula, dia tengok suami dia bakal suami dia tu, dia tengok layak tak layak bakal suami aku ni bawa dia aku ke syurga Allah. Dan kita pula, bila kita jadi mak ayah kepada anak perempuan kita, bila orang lelaki masuk saja nak meminang anak perempuan kita, kita tanya terus pada dia, kamu nak kahwin dengan anak perempuan aku, kamu nak bawa ke mana? Dia pun jawab, saya nak bawa ke Port Eastern je pakcik, misal contoh. Baik, tak payah kita sebut. Baik, tak payah. Sekadar Port Eastern aku pun boleh bawa, kita sebut. Sekadar Genting Highland aku pun boleh bawa. Sekadar Cameron Highland, apa barang kita sebut demikian. Nak sebutnya demikian. Tapi dia jawab, pakcik, makcik, saya kahwin dengan anak pakcik, makcik ini, saya nak bawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila disebut saja begitu, Rasulullah kata, kahwinlah kamu. In ja'akum, kalau datang pada diri kamu seorang, man tardawnahu dinahu wa khuluquh, orang yang cantik peribadi, orang yang nampak ciri-ciri dia ahli syurga Allah, dia ni nak berumah tangga dengan anak perempuan kamu, fazawwijuh. Rasulullah sebut, kahwinkanlah dia. Kalau kamu tak kahwin, illa takun fil ardi wa fasadun arid. Kalau kamu tak kahwin dengan dia ni, nescaya akan menjadi kerosakan yang teruk di atas muka bumi. Akan berlaku fitnah yang besar dalam hidup anak perempuan kamu dan kamu sendiri. Rugi. Orang yang soleh datang nak berumah tangga dengan kekeluargaan kamu, tiba-tiba kamu tahu dah dia ni ahli syurga, kamu lepas syurga dia. Rugilah diri kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Nak sebutnya, pilihan dalam hidup kita ni, Allah bagi pilihan yang kedua untuk kita nak menentu jalan hidup bila kita mula berumah tangga. Dua, dalam hadis Rasulullah cerita, waktu mana Allah suruh kita buat pilihan, memilih dalam hidup. Kemudian kita berumah tangga, Allah panjangkan umur kita sampai kali yang tiga, Allah buka lagi pilihan untuk kita nak ke syurga Allah. Bila lagi dalam hidup ni? Bila Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan umur kita hatta balagha arba'ina sanah, sehingga umur kita sampai 40 tahun. Ni kali yang tiga, Allah buka pilihan dalam hidup kita ni. Tentukan jalan hidup kamu. Kamu nak pergi ke syurga ke kamu nak pergi ke neraka? Dalam hidup kamu ni, kamu kena letak azam dalam diri kamu ni, aku nak ke syurga ke aku nak ke neraka? Bila? Pada usia 40 tahun. Usia 40 tahun ni yang disebut dalam hadis Rasulullah banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang usia dia 40 tahun, tiba-tiba dia tak berubah lagi dalam hidup dia. Tak berubah lagi perangai dia dan peribadi dia dalam hidup dia tersebut. Dia masih lagi perangai yang sama lagi. Boleh talqinlah dia ni. Dia ni mati dah di saat mana usia 40 tahun, tiba-tiba dia masih lagi tidak memilih jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali mengingatkan kita, pada usia 40 tahun masa yang kita menentukan jalan hidup lagi. Menentukan jalan hidup. Nak jalan kita ni nak pergi ke syurga ke nak pergi ke neraka dalam hidup kita. Ni pada usia 40 tahun. Banyak hadis-hadis yang cerita tentang ni umur 40 tahun. Dan dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut hatta balagha arba'ina sanah, sehingga umur kamu sampai 40 tahun dalam hidup kamu. Bahkan berulang kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan tentang orang yang umur 40 tahun. Kerana usia 40 tahun ni usia tua yang pertama. Kita mula menjadi tua. Tua dalam hidup kita. Orang barat dia ajar pada kita, bila sampai umur 40 tahun baru beginning of life disebut. Baru permulaan untuk perjalanan hidup. Ni barat. Islam diajar bila umur kamu 40 tahun bukan beginning, tak, kamu dah kena berhenti untuk dunia. Siapa-siapa yang dia sampai 40 tahun tiba-tiba dia tak dapat lagi dunia, Rasulullah sebut jangan kejar lagi dunia. Kalau kamu kejar dunia, kamu tertinggal akhirat. Siapa yang umur 40 tahun dia masih lagi belum dapat yang disebut dengan kekayaan, dia belum dapat lagi jawatan dia hebat, dia belum lagi, jangan sibuk lagi. Di saat mana umur 40 tahun, kamu kena mula kejar akhirat dalam hidup kamu. Kalau kamu
Kalau umur kamu 40 tahun, kamu masih lagi tak boleh baca Quran. Umur 40 tahun, kamu masih lagi tak betul salat. Umur 40 tahun, kamu masih lagi dalam keadaan tak tutup aurat. Jangan kamu sibuk lagi dengan dunia. Jangan sibuk. Kalau kamu umur 40 tahun, tiba-tiba kamu sibuk lagi dengan dunia, dalam hidup kamu ni menyebabkan kamu tertinggal akhirat. Imam Syafi'i rahimahullah, kala mana dia sampai umur 40 tahun, dia memulakan perjalanan pertukaran hidup dia. Mula berjalan bawa tongkat. Bila orang tanya pada Imam Syafi'i, kenapa kamu jalan bawa tongkat? Katanya Imam Syafi'i, umur aku dah umur 40 tahun. Oleh kerana umur aku 40 tahun, lalu orang tanya pada dia, lalu untuk apa kamu jalan dengan bawa tongkat? Aku nak menyedarkan diri aku bahawa tinggal 20 tahun lagi, kalaulah Allah panjangkan umur aku, untuk aku sampai pada usia tua yang sebenar dalam hidup aku. Kemudian di saat mana sampai usia 60 tahun tersebut, sebenarnya umur 40 tahun ni, kaki aku sebelah berada di dunia, sebelah sudah berada di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan perhatilah, biasanya umur 40 tahun Allah mula mengubankan kepala masing-masing. Umur 40 tahun ni, kebanyakan kita dah mula kedut dah. Kulit-kulit kita dah mula kedut. Dalam tempoh ni, umur 40 tahun, kita mula mengejar akhirat. Mula betulkan jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dalam kitab-kitab, kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan baca kitab dalam Sabilul Inkar wal Idbar yang dikarang oleh Syekh Abdullah Haddad. Dikarang tentang umur 40 tahun. Macam mana kita nak lakukan di saat mana kita berusia 40 tahun untuk kita membetulkan jalan hidup kita. Ini kali yang ketiga. Allah memilih kita untuk kita memilih jalan dalam hidup kita. Biasanya orang yang sampai umur 40 tahun ni, Allah akan selamatkan dia untuk sampai usia 60 tahun. Disebut dalam hadis Rasulullah demikian. Di antara tempoh 20 tahun ni merupakan masa-masa dia untuk dia dapatkan akhirat Allah. Sehingga kan Allah panjangkan umur dia sampai umur 60 tahun. Itulah kali yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang untuk diri kita membetulkan jalan hidup. Bila sampai usia 60 tahun dalam hidup kita ni peluang kali yang keempat ya Allah bagi dalam hidup seorang untuk membuat pilihan jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. 4 kali Allah bagi. Waktu mana kita akil balik, waktu mana kita mula berkahwin, kemudian mula umur 40 tahun, kemudian sampai usia 60 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila sampai usia 60 tahun, Rasulullah sebut terus, a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. 60 tahun hingga 70 tahun saja. Ini peluang dalam hidup kita ni untuk kita ni membetulkan jalan hidup. Bila sampai usia 60 tahun, jangan fikir lagi terhadap dunia. Jangan banyakkan lagi kita bercita-cita terhadap dunia. Mula potong angan-angan kita. Mula pendekkan angan-angan. Angan-angan jangan dipanjangkan di saat ini. Tuan-tuan baca dalam kitab-kitab, bila sampai pada usia 60 tahun, angan-angan kita sudah tidak ada lagi terhadap dunia. Yang ada cita-cita besar kita untuk ke akhirat Allah dalam hidup kita. Di saat ini membetulkan jalan hidup ini penting sangat. Pada usia 60 tahun, mula betulkan lagi jalan hidup kita. Betulkan, biar kita betul-betul di atas landasan yang sentiasa kita sebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah aku ke jalan yang lurus. Yang kita baca semenjak daripada akil balik sampailah kita di saat mana usia 60 tahun. Usia 60 tahun ni, bila-bila masa kita akan dipanggil oleh Allah. Kemudian bila lagi peluang yang kelima, peluang yang terakhir yang Allah bagi pada setiap di kalangan kita, di waktu mana kita hidup-hidup, kita kata, saya boleh hidup sampai 70 tahun Ustaz. Ya, Allah bagi lagi peluang untuk betulkan lagi jalan hidup. Yang kelima, Allah bagi peluang bila? Sehingga sejengkal lagi kita dengan kematian. Sejengkal lagi masa kita dengan kematian. Di saat mana sejengkal lagi masa kita dengan kematian, di saat tersebut kita boleh berubah lagi. Boleh berubah lagi dalam hidup kita. Bagaimana rahmatnya Allah kepada setiap di kalangan umat manusia ini. Sehingga kan dalam hadis Rasulullah cerita, ada di kalangan umat aku yang Allah bagi pada dia hidup dalam hidup dia
dia buat amalan-amalan ahli syurga. Sepanjang dia hidup ni, dia jaga, sehingga sejengkal lagi dia dengan pintu syurga Allah. Di saat mana sejengkal dengan pintu syurga Allah tu, ulama-ulama sebut apa dia? Sejengkal lagi dia dengan kematian. Masa dia terdekat dah dengan mati, tiba-tiba didatangi amalan kitab, mengubah diri dia, menjadikan dia di kalangan ahli neraka, dan dia mati dalam keadaan ahli neraka. Maksudnya, saat mana kita boleh berubah ni? Alim ulama kata, bila roh kita berada di hujung kaki. Roh berada di hujung kaki, bila malaikat mula berdiri depan muka kita ni, malaikat mula turun, malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari dalam hidup kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Waktu mana sebut saja begitu, kita ada peluang lagi untuk bertaubat pada Allah. Ada peluang. Tapi sayang, oleh kerana ketololan manusia, saya sebut demikian, tololnya hidup kita ni, degilnya orang kita ni, tak nak berubah. Tak nak, di hujung kaki dah. Malaikat dah mula masuk dah. Malaikat mula masuk tu, ada di kalangan kita, dirasa dah. Malaikat dah masuk dah. Malaikat dah umum dah. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia. Saat tersebut Rasulullah kata, ada orang yang amalan ahli neraka sepanjang dia hidup. Tinggal sejengkal lagi dia nak masuk dalam neraka Allah. Tiba-tiba bila roh dia sampai di hujung kaki itu, masa kematian dia terdekat dengan dia berubah menjadi orang yang saleh. Dia berubah menjadi orang yang saleh. Berubah hati dia perasan, oh yang ni ikut yang ustaz-ustaz duk bagi tahu. Yang ni ikut masa kematian, dia pun tiba-tiba mulut dia sebut, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Mulut dia sebut, Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Ya Allah, tolong ampunkan dosa-dosa aku yang lepas-lepas ya Allah. Wa ma akhartu, dosa-dosa yang akan datang nanti ya Allah. Wa ma asrartu, dosa yang tersembunyi ya Allah. Wa ma a'lantu, dosa yang sengaja aku lakukan di waktu mana aku dalam keadaan nampak-nampak ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang kamu tahu aku tak perasan pun itu dosa ya Allah. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, kamulah yang awal dan kamulah yang akhir. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maha suci kamu ya Allah, aku ni buat dosa dalam hidup aku ya Allah. Aku buat khianat pada diri aku sendiri ya Allah. Dia mengakui perkara demikian. Allah ampun dosa dia, yang dosa-dosa dia sebelum daripada ni berubah menjadi amalan-amalan saleh. Penghujung hidup dia, akhir Rasulullah sebut, dia mati dalam keadaan yang husnul khatimah, dan dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saya nak sebut pada tuan-tuan, kita tak payahlah jadi macam tu, tapi jadilah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, orang yang hidup dia sentiasa istiqamah dengan Islam. Orang yang bila kita dekat nak meninggal dunia, malaikat-malaikat turun. Malaikat-malaikat turun. Turun malaikat tersebut, malaikat sebut pada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah kamu kepada Allah dalam keadaan Allah redha pada kamu, dan Allah tentukan dalam diri kamu tempat yang terbaik pada kamu, kamu pun redha dengan ketentuan Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah aku dalam masukkanlah kamu di kalangan ahli-ahli syurga. Kalaupun kita tak dapat yang tu, malaikat datang, malaikat turun saja, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun. Kumpulan yang kedua tu, malaikat turun ni, dan di saat mana kita hampir-hampir dengan kematian kita ni, malaikat mula bisik dekat telinga kanan kita. Malaikat sebut apa dia? Allah takhafu, wahai orang yang beriman pada Allah, jangan kamu rasa takut. Wala tahzanu, jangan kamu rasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, khabar gembira yang telah dijanjikan oleh Allah
terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah, terhadap syurga yang dijanjikan oleh Allah pada diri kami. Saya harap kita semua dapat malam ni insya-Allah. Semua yang hadir malam ni di kalangan orang macam ni. Tapi bagaimana kita nak dapatkan demikian para sekalian? Inilah ambil peluang yang alim ulama sebut, sentiasa membetulkan jalan hidup. Jalan hidup kita ni jangan terseleweng. Jalan hidup kita ni jangan kita rasa selesa dengan suasana kita. Kebanyakan di kalangan kita ni, bila kita hidup kita hanyut. Kita tak sedar yang hanyut kita tu menghanyutkan kita ke neraka Allah. Yang ni yang paling bahaya dalam hidup kita. Kita tak sedar. Oh, aku dah berada dalam apa dia? Dalam guni-guni mereka yang masuk dalam neraka. Aku dah termasuk di kalangan mereka yang dimasuk dan dihumbat ke dalam neraka. Kalau tuan-tuan tanya pada saya, Ustaz, dalam tempoh macam ni, saya nak betulkan apa Ustaz? Kalau tuan-tuan tanya pada saya lah, macam mana kita nak suruh pasti diri kita ni di kalangan ahli syurga? Nak suruh kita selamat masuk dalam syurga Allah. Diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Saya sentiasa sebut di mana-mana, tolong betulkan 3 perkara. 3 perkara ni tolong betulkan dalam hidup kita untuk memastikan kita diterselamat di kalangan ahli syurga Allah. Jangan sampai kita masuk dalam kubur je kita mula menyesal terus. Masing-masing, jangan ada seorang pun yang masuk dalam kubur seksyen 21 kejap lagi nanti, masuk dalam kubur seksyen 21, tiba-tiba di kalangan kita sebut, qala rabbirji'un, ya Allah, tolong bagi peluang untuk aku kembali hidup balik di atas dunia, ya Allah. Bagi tahu pada malaikat. Kalau tuan-tuan boleh dengar orang yang dalam kubur tu, bila orang tutup je jenazah dia tu sampai panggal lutut je, dia meraung panggil malaikat. Malaikat, qala rabbirji'un. Malaikat bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik, ya wahai malaikat. Kita dah tinggal dah kubur dia, dia sibuk memanggil malaikat. Malaikat bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku diberi peluang, aku nak betulkan, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Dia mula sebut demikian. Dia mula sebut dalam hidup dia, malaikat, kalau bagi peluang aku hidup, aku nak buat balik amalan soleh. Amalan soleh apa yang dia nak buat? Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, mulai saat ini kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tuan-tuan, saya sebut banyak kali di mana-mana pun. Tambah orang Shah Alam ni, saya nak pesan betul-betul. Orang seksyen 19 ni, orang kawasan Surau Najahiyah ni, saya nak pesan betul-betul. Yang pertama dalam hidup kita, jangan berbolak-balik hati kita terhadap Islam. Yang pertama, jangan berbolak-balik hati kita terhadap Islam. Jangan yakin, tak yakin terhadap Islam. Yang pertama, tolong jaga betul-betul. Biar kita ni Islam kita ni sampai kita mati dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan hati kita ni bercampur aduk. Saya ni Islam separuh, nasionalis separuh. Saya Islam separuh, saya sekularis separuh. Jangan bercampur, tuan-tuan. Ramai dah orang kita ni mati dalam keadaan bercampur. Islam ni dia tak nak bercampur. Islam ni, al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Tuan-tuan, jangan kita kata, Ustaz, saya ni percaya bab Islam ni dalam bab semayang je. Dalam bab puasa, dalam bab ekonomi, saya tak terima ekonomi Islam. Orang kita dia bercampur, tuan-tuan. Minta maaf saya nak sebut demikian. Ramai di kalangan kita ni, dia campur aduk. Dia suruh Islam ni berkongsi. Padahal Allah ni dia tak boleh berkongsi. Al-Islam, bila kita sebut Islam, udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam semua sekali. Jangan kita kata, saya Ustaz, saya boleh terima Islam dalam bab semayang, dalam bab puasa saya boleh terima, dalam bab haji saya boleh terima, tapi dalam bab politik saya tak boleh terima politik Islam. Dalam bab sosial saya tak boleh terima sosial Islam. Maknanya hati dia berbolak-balik. Hati kita ni berbolak-balik. Bila kita sebut Islam, masuk semua. Dalam bab kebudayaan Islam, dalam bab sosial Islam, dalam bab politik Islam,
dalam bab apa dia? Hiburan Islam. Semua sekali dalam Islam telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ambil separuh dan kita kufur separuh yang lain. Sebagaimana ahlul kitab, sebagaimana di kalangan orang-orang Yahudi, orang Kristian sebelum daripada ini. Allah tegur, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah patut kamu beriman separuh dan kamu kufur separuh yang lain terhadap Islam ini sendiri, terhadap agama kamu? Bila kita sebut Islam, ambil semua sekali. Yang pertama, bahasa yang mudah, kukuhkan keyakinan hidup dengan Islam. Semakin kita tua, semakin kuat keyakinan kita dengan Islam. Bukti kita kuat keyakinan kita dengan Islam dalam hidup kita ni, mulut kita ni sentiasa sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni dalam hidup kita demikian. Tiap-tiap hari ni sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini diajar oleh Rasulullah. Bila ditanya oleh Rasulullah, apa dia afdal zikir ya Rasulullah? Yang paling afdal zikir ni apa dia Rasulullah? Rasulullah sebut, afdal zikir di kalangan kamu man qala la ilaha illallah. Yang mulut dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni kalimah yang paling afdal, sehingga kan Rasulullah kata man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhalal jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama dalam hidup kita. Saya nak sebut, maknanya kalau tuan-tuan tanya, ustaz, sekarang ni nak buat apa? Perubahan yang macam mana? Perubahan keyakinan terhadap Islam. Itu yang pertama. Kita kata saya dah yakin, alhamdulillah, kita sebut alhamdulillah. Yang kedua, tolong jaga ibadah. Perubahan untuk menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah ialah melalui ibadah kepada Allah, pengabdian diri kepada Allah. Macam mana jaga ibadah? Kita tanya, macam mana jaga ibadah? Yang pertama, jaga solat, sembahyang. Sembahyang ni ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kita ni semakin berusia semakin berebut sah yang pertama. Tu kaedah dalam hidup kita. Jangan semakin berusia semakin jauh kita daripada sah yang pertama. Berebut ni biar semakin kita nampak yang kita ni sedang semakin dekat untuk menghadap depan Allah. Oh, kita datang-datang, tengok-tengok di seorang ke masjid ke, tengok saf yang pertama dah dimiliki oleh orang, rasa sedih kita. Allahu Akbar, aku dah lewat dah. Kita ni berebut nak dapat saf yang pertama. Jangan berebut yang kita kata saya akhir-akhir pun tak apa. Jangan. Beza saf pertama dengan saf kedua. Beza di antara saf kedua, saf ketiga, beza. Bila kita dapat saf yang pertama dalam solat kita, biar jadi khusyuk solat kita. Dah lama kan kita solat. Kita bukan solat sehari dua, tidak. Solat kita ni dah berpuluh tahun kita solat. Jaga solat kita, maksudnya jaga sungguh-sungguh. Semayang 5 waktu jaga. Dan bila kita jaga solat 5 waktu, biar semakin khusyuk dalam solat kita. Kita tanya, saya tak jadi khusyuk ustaz. Saya solat saya menjadi hambar dan tawar. Kenapa ustaz? Jawabnya kerana apa dia? Ulama-ulama sebut kerana dunia dalam hati kita ni terlampau besar dan akhirat tu terlampau kecil dalam hati kita. Bila hati kita ni kecil terhadap akhirat, dunia kita ni terlampau besar, dalam hati kita mengayau terus. Semayang, tapi mengayau je tempat lain. Kita tak rasa lazat. Cuba tanya dalam hidup kita, berapa kali kita solat, dalam solat yang kita solat ini, dan kita boleh menangis, teresak-esak. Angkat takbir kan, Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar tu, menggigil tu badan kita. Dalam PKP baru ni, cuba tanya di kalangan kita, berapa orang yang dia menangis teresak-esak dekat rumah dia, bila tak boleh datang semayang berjemaah di surau dan di masjid. Mengalir mata tak pada diri kita. Berapa ramai orang yang, kalau kita perhatikan, orang yang hati dia besar dengan Allah. Bilal, Tok Bilal, waktu mana dia azan, tak boleh nak azan. Sebab dia. Kenapa sebab? Kerana tak sebagaimana biasa keadaan yang dilalui kali ini. Ada beberapa orang pakcik-pakcik yang dia biasa datang semayang berjemaah, tiba-tiba bila dia tak boleh datang semayang berjemaah, dia menangis teresak-esak dalam hidup mereka tersebut. Berapa ramai orang yang datang ke pagar-pagar masjid, goyang pintu pagar masjid, sebut ada Allah. Ya Allah, kenapa kamu tutup pintu-pintu kamu di saat ini ya Allah?
Apakah kami tidak lagi sesuai untuk menjadi tetamu kepada kamu, ya Allah? Ya Allah, pintu-pintu masjid ini tertutup, tetapi jangan kamu tutup pintu rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Menangis tu, hantuk kepala ke dinding tersebut, ke pagar-pagar ni. Menangis tersesak, setengah jam menangis di pintu-pintu pagar masjid. Kenapa kita tak boleh jadi demikian? Kenapa orang kita tak rasa bila demikian? Dalam hidup mereka ni tak rasa, sebab dunia kita besar. Ada orang tak datang ke surau ke masjid, bila bagi tahu tak payah datang ke surau ke masjid, dia pula sebut, dia sebut suka dia tak datang ke surau ke masjid, dia pula bergembira. Padahal di saat mana kita sudah tidak dijadikan yang disebut dengan tetamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa sayu. Ada orang datang tiba-tiba tak boleh masuk, tak dibenarkan masuk, dia balik menangis teresak-esak dia. Kenapa aku sebegini rupa Allah jadikan pada diri aku? Ni mesti dosa-dosa aku banyak. Ini punca apa dia? Punca kita buat perubahan dalam ibadah. Ibadah yang pertama kena jaga sungguh, solat. Kenapa saya sebut solat? Kerana solat perkara yang soalan yang pertama akan disoal di hadapan Allah bila kita menghadap depan Allah nanti. Solat ni kena jaga. Perbincangan solat ni panjang. Buat perubahan dalam solat, ayah-ayah, ibu-ibu. Perubahan dalam solat apa dia? Semakin kita solat, semakin khusyuk. Jangan menipu dengan Allah. Jangan jadi munafik dalam solat kita, jangan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, orang yang munafik, wa iza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka bangun untuk solat, mereka lemah-lemah dalam solat mereka tu. Qamu kusala, yura'unan nas. Nak menunjuk-nunjuk je kepada manusia. Jangan jadi munafik dalam solat kita. Jangan sampai peringkat kerana solat kita masuk neraka Allah. Padahal tak sepatut kerana solat masuk neraka Allah. Tiba-tiba kerana solat masuk neraka. Allah sebut, fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang solat. Kenapa kamu dengan solat masuk neraka? Alladzina hum an salatihim sahun. Kerana kamu main-main terhadap solat kamu. Yang solat pun masuk neraka, yang tak solat langsung 10 kali ganda masuk neraka Allah SWT. Nak sebutnya gambaran bagaimana dalam hidup kita ni diajar supaya jaga, supaya buat perubahan dalam hidup kita ni, tanam keazaman kita untuk nak tingkatkan keimanan kita pada Allah. Aku mesti terbaik solat aku. Setiap kali mana kita solat, kita letak solat ini merupakan solat terakhir dalam hidup aku. Aku tak tahu lagi boleh bangun ke tak boleh bangun besok untuk aku nak solat lagi. Apakah kematian aku akan datang bila-bila masa dalam kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, kita sesat dalam bacaan Quran, tuan-tuan. Orang kita ramai tak boleh baca Quran. Saya nak sebut demikian. Di kalangan kita, orang kita sesat, tak boleh baca Quran. Dalam beribadah tak boleh baca Quran, dia rasa selesa dalam hidup dia. Jangan selesa, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan kena rasa kelam kabut sekarang. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, saya sebut banyak kali, orang session 19 ni, kalau kalian tak boleh baca Quran, pastikan umur kalian panjang-panjang dan tak mati-mati. Tuan-tuan jangan mati, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur session 21 tu, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas, tuan-tuan. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh, malaikat. Tak boleh baca? Quran kamu tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh? WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Scroll tiap-tiap hari ni Facebook tiap-tiap hari, Instagram tiap-tiap masa update, tapi Quran tak boleh baca. Tak malu kamu? Malu kamu sikit dalam hidup kamu. Ambil peluang ni, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, mengubah diri kita untuk membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Kalau kita tak boleh juga, ataupun hafal Quran, kalau tak boleh juga hafal Quran dalam hidup kita ni, saya cabar di kalangan kita, tolong salin balik Al-Quran Karim tersebut. Salin, jangan tak salin. Tiap-tiap hari ni kerja kita salin je Quran. Salin je Quran. Salin, beli buku-buku
Buku tu salin balik, tekak Al-Quran sebelum kita mati. Bila kita dah menghadap depan Allah nanti, kita boleh tunjuk, ya Allah, ni bukti daripada salinan Al-Quran yang aku lakukan sepanjang aku hidup di atas dunia dahulu, ya Allah. Jangan sampai peringkat kita tak boleh baca Al-Quran. Kalau tak boleh baca Quran, cari orang soleh yang boleh baca Quran. Jangan kita jauh daripada guru-guru Al-Quran. Tu pada diri kita demikian. Pergi berjumpa dengan dia, tolong ajar saya. Saya takut saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Ni surau ni, tolong daftar ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Dan daftar ahli qaryah yang dah boleh baca Quran. Sedarakan mereka. Sedarakan di antara yang boleh dengan yang tak boleh. Bagi tahu, orang ni sedara dengan orang ni. Orang ni sedara dengan orang ni. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan datang daftar dengan Tuan Haji Amir, daftar dengan pengurusi, dengan AJK, bagi tahu pada AJK, saya di antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Bagi tahu pada AJK, saya di antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. AJK jangan pula jawab, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Relax bro, relax. Dia pula sebut demikian. Tak, jangan demikian. Biar kita sama tolong menolong. Ya, saya tolong, saya bantu. Mari kita sama-sama boleh membaca Al-Quran. Berlumba untuk memahami Al-Quran. Berlumba untuk beramal dengan Al-Quran Karim dalam hidup sesama kita ini. Biar kita rasa suasana hidup dengan Al-Quran Karim. Saya minta maaf lah, saya nak sebut. Kadang-kadang orang kita kan, umur 60 tahun, penyakit banyak dalam hidup. Duduk kat rumah, tak boleh jalan dah. Duduk dalam rumah dah. Buat apa? Habis masa tengok Gusti. Habis masa tengok bola. Habis masa tengok Maharaja Lawak. TV kat depan. Tunggu masa je untuk dipanggil menghadap depan Allah. Dalam hidup kita. Jangan begitu. Jangan begitu dalam hidup kita. Orang kita ni, mak ayah dia sakit je, dia biarkan mak ayah dia terlantar, letak TV kat depan. Mak ayah pula kejap-kejap minta lagu P. Ramlee. Kejap-kejap minta lagu-lagu kenangan lalu. Cerita-cerita dahulu. Nak suruh pasang lagu-lagu demikian. Al-Quran. Pasang Al-Quran. Pasang Al-Quran. Ajar Quran. Subuh baca Al-Quran. Kalau tak boleh juga, zikir jangan tinggal. Zikir. Ramai orang kita ni dia tak boleh baca Quran, dia biarkan diri dia. Jangan. Zikir pada Allah. Dah tak boleh baca Quran, zikirlah. Takkan nak zikir pun tak boleh. Sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Saya perhati orang miskin bandar ke, orang miskin kampung ke, dua-dua macam ni. Mereka menghabiskan masa begitu saja tanpa beribadah pada Allah. Sebenarnya bila Allah jadikan kita sakit, tak boleh nak jalan, tak boleh nak ke mana dah, di waktu itu Allah memberi peluang untuk kita berzikir kepadanya. Minta ampun pada dia, bertaubat sepanjang masa, menjadi semakin soleh di saat mana kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena jaga dalam hidup kita demikian. Dan kemudian dalam ibadah pada Allah yang besar lagi, saya nak sebut kita tersesat dalam hidup ni kerana kita sibuk mengumpul harta, biar banyak. Kalau kita tanya, kumpul harta untuk apa? Biar banyak ustaz. Dah banyak untuk apa? Biar aja begitu. Biar aja begitu harta dia. Sampai peringkat harta tu banyak, sampai usia tua, dia pun meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak di atas dunia. Ini satu kesiapan yang besar yang sedang berlaku di kalangan kita. Apa yang perlu kita buat terhadap harta kita sekarang? Tolong alihkan semua aset-aset kita di dunia ke akhirat Allah sebelum kita seorang-seorang masuk dalam kubur nanti. Tolong alih tuan-tuan. Jangan tuan-tuan simpan untuk hari tua, jangan. Bila orang kita tanya, simpan untuk apa? Saya simpan untuk hari tua ustaz. Siapa yang ajar? KLWSP ustaz. KLWSP dia ajar saya simpan untuk bekalan hari tua. Tak betul langsung dalam hidup kita. Simpan untuk bekalan ke syurga. Tuan-tuan cari harta memang betul. Bagi saya betul, cari harta. Tapi jangan kita tertinggal dekat dunia. Ambillah harta kita ni, alih ke akhirat. Biar sampai ke akhirat. Kita tak sampai lagi ke akhirat, tapi harta kita dah sampai dah. Macam mana nak suruh sampai harta kita di akhirat? Sebagaimana kita pergi ke Mekah, kita beli barang-barang banyak. Di Mekah ni misal contoh beli kurma,
beli jubah, beli biji tasbih, beli macam-macam gaya. Berat timbangan tu kita tak boleh bawa naik atas kapal terbang. Macam mana kita nak buat? Kita push ke Malaysia terlebih dahulu. Sebelum kita sampai di Malaysia, barang dah sampai dah. Air Zam-Zam dah ada dah. Kurma dah sampai dah. Kita masih kat Mekah lagi. Demikian juga kita. Demikian juga kita ni. Belum kita sampai ke akhirat. Tolong alih sekarang ke akhirat. Tolong ambil harta-harta kita ni. Tolong alih. Bekal kita ni cukup-cukup je untuk kita di dunia ini. Manakala harta besar kita dah berada di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak alih? Ni derma ni. Ni derma ni. Nak orang nak siapkan masjid, misal contoh. Nak siapkan surau, ambil bahagian kita. Ambil bahagian kita. Ni bahagian saya. Saya nak suruh bahagian saya ni dah berada di akhirat Allah. Jangan lepaslah peluang kita. Sikit lagi nak besar pula surau ni. Bila surau ni dah semakin ramai tak muat, tentu kita nak besarkan lagi. Bila kita nak besar, kita bagi tahu pada AJK, ambil bahagian saya. Jangan terlepas bahagian saya. Ni dalam hidup kita. Pantang kita dengar je kerja-kerja agama, kita bagi bahagian kita. Sebenarnya bila kita bahagi, bukan kita bahagi untuk surau masjid ni, tidak, tapi kita bagi balik pada diri kita. Kita bagi balik pada diri kita ni sendiri. Bila kita masuk dalam kubur, kita berjumpa balik barang-barang yang telah kita infak di dunia ini di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam malam ni kan, sekejap lagi misal contoh lalu tabun derma. Lalu tabun derma dalam poket kita kebetulan ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Biasanya yang RM1 masuk. Yang RM50 kedai tom yam banyak lagi tu. Kita sebut demikian. Akhirat nanti kita berjumpa balik RM1. Jumpa RM1, jumpa. Tapi kita menyesal. Kenapalah aku bagi yang RM1? Kenapalah aku tak bagi yang RM50? Ini cara kita berfikir. Dalam hidup kita ni, biar kita pasak dalam diri kita ni, aku mesti berubah. Sekarang mesti aku alih. Kalau aku tak alih, ramai dah orang yang masuk dalam kubur dia menyesal. Allah, tak sempat nak wakaf rumah aku. Tak sempat aku nak derma waktu mana aku hidup dahulu. Tak sempat aku nak tolong kerja-kerja Islam. Sayang aku, harta benda tertinggal ke atas dunia. Berbilion-bilion. Ini nak sebut berjuta-juta. Bahkan ada kita ratus ribu. Ada orang yang sampai bohong sangat di kalangan kita yang tak ada harta benda. Tapi tak sempat. Dalam hidup dia mengalihkan ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang berebut. Saya buat contoh tanah di Kampung Baru misal contoh. Tanah di Kampung Baru tu berapa generasi dah. Yang bertindan tak selesai-selesai. Yang awal tu, pemilik awal tu dalam kubur tu ingat ke selesai? Tak selesai. Selagi mana tak selesai urusan tanah ni, selagi itulah dia akan menanggung. Rumah kita sama juga. Rumah tuan-tuan ni, katakanlah tuan-tuan meninggal dunia ni, tuan-tuan kata, rumah ni bila abah meninggal dunia, kita kata, kamu kongsilah adik-beradik. Pakat-pakatlah adik-beradik, kita sebut demikian. Lalu kita mati. Anak-anak kita ni berebut. Dia sebut, abang tak boleh memiliki. Bongsu tak boleh memiliki. Yang tengah tak boleh memiliki. Kecuali bayar, dia sebut. Semua tak boleh bayar. Bila semua tak boleh bayar, rumah tu kita buat begitu je lah, dia sebut. Buat. Jadi rumah husang. Akhirnya, kita dalam kubur terseksa. Tak selesai-selesai. Tak selesai. Tuan-tuan tak percaya, cuba try mati sekali. Nak sebutnya terseksa kita dalam kubur. Kita sebut terus pada anak-anak kita. Rumah ni, jangan milik siapa-siapa. Ni milik abah dan juga milik ummi. Yang memiliki ni, kita sebut pada anak-anak kita. Bila meninggal dunia, rumah ni menjadi milik surau Najahiyah. Salam cerita. Sebut pada AJK surau. Saya, kalau saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, saya wakaf untuk surau. Sebut ada anak-anak kita. Jangan berebut. Jangan ambil. Kerana abah nak ambil balik. Di akhirat nanti. Dan surau pun ambil. Rumah ni misal contoh. Bila kita meninggal dunia, seorang ambil, surau jual balik. Kepada apa dia? Pada orang Islam. Jangan jual pada orang bukan Islam. Jual pada orang Islam. Bagi tahu pada orang bukan orang Islam ni. Rumah ni di bawah pagar harga. Harga kawasan ni misal contoh 300,000, 200,000. Kita kata kami jual 180,000. Misal contoh.
bawah para harga. Kerana rumah ni rumah wakaf. Rumah wakaf yang diwakafkan untuk seorang masjid. Bila kamu meninggal dunia, kamu wakaf balik ke masjid. Kamu wakaf balik ke masjid. Kita ambil duit 180,000 tersebut, kita gunakan untuk kerja-kerja Islam. Itu cara demikian. Dan kemudian ekonomi orang Islam berkitar di kalangan orang Islam di saat yang demikian. Ini nak sebutnya mengalihkan harta kita ke akhirat Allah sebelum daripada kita menghadap di hadapan Allah. Yang ni kena urus. Jangan tak urus. Ramai dah orang kita, dia harap pandai-pandailah lepas meninggal dunia, nanti pandai-pandailah bagi. Tak bahagi. Dia berkelahi di antara satu sama lain. Dua, saya nak sebut dalam bab ibadah. Ibadah ni, ibadah menginfak harta di jalan Allah. Yang ketiga, tolonglah ubah perangai kita dan akhlak kita. Perangai kita dan akhlak kita. Kalau tuan-tuan tanya saya, nak ubah macam mana Ustaz? Dalam hidup ni, ubah perangai. Perangai kita dan akhlak kita ni kena ubah. Maksudnya, bila kita masuk dalam tahun baru ni, kita tanya, aku ni ahli syurga ke tidak ahli syurga? Tanya soalan ni. Kalau payah nak tanya sangat, tanya orang rumah kita. Balik nanti malam ni, balik ke rumah masing-masing, pegang tangan orang rumah. Pergi jauh-jauh sikit daripada anak-anak. Pergi tepi-tepi longkang biar romantik sikit. Tanya satu soalan. Yang abang nak tanya ikhlas ni. Abang ni kalau abang meninggal dunia malam ni lah, gamak-gamaknya besok abang dalam syurga ke dalam neraka? Hanya je soalan tu. Abang ni besok, abang dalam syurga ke? Ataupun abang ke mana? Biar orang rumah kita mandang atas bawah. Susah juga bang. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7.30. Nak masuk syurga macam mana? Quran tak khatam-khatam lagi. Merangkak baca Quran. Orang rumah kita ni, dia boleh tahu dah. Dia boleh tahu dah kita ni. Kalau kita meninggal dunia je, terbaring je jenazah kita tu, dia tengok jauh-jauh je. Tak lepas orang tua ni. Amalan apa yang kita ada dalam hidup kita ni yang kita nak minta syurga Firdaus Allah? Tuan-tuan tak rasa malu ke nak minta syurga Firdaus Allah? Malu kita nak minta benda yang paling mahal, paling berharga dalam hidup, dalam keadaan kita penuh dengan kecomotan ataupun penuh dengan perkara-perkara yang kotor dalam hidup kita. Mulut kita kotor. Mulut kita kan, cuba tengok mulut kita ni, lagi tua lagi kuat mencarut. Lagi tua lagi kuat mencarut. Lagi tua lagi kuat memaki orang. Minta maaf, ni bukan orang tempat ni. Ni orang bukan session 19 dia panggil. Nak sebutnya mulut kita ni, lagi kita berusia, lagi kita nak berkelahi dengan orang. Dulu kita bukan macam ni. Muda-muda kita dahulu bukan kita jenis suka nak campur urusan orang. Tapi bila kita semakin tua, lain macam je kita. Perangai kita pun pelik-pelik dah sekarang. Sehingga kan yang kita berkelahi bukan orang lain. Kita berkelahi dengan menantu kita je. Kita bukan berkelahi dengan orang lain. Kita berkelahi dengan anak beranak kita je. Kita bukan berkelahi dengan orang. Berkelahi dengan jiran sebelah rumah kita je. Ni nak sebut perangai hodohnya kita. Orang kita hodoh perangai pada diri dia. Tuan-tuan perhati, kita ni lagi kita tua, lagi berbaukan badan kita, lagi busukkan tu badan kita ni. Mengapa kita tak boleh berubah biar badan kita lagi berusia, lagi wangi, orang bau ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Mengapa kita suka duduk tempat-tempat yang kotor? Habiskan masa kita dengan benda yang sia-sia dalam hidup. Dalam hidup kita habis masa duduk depan TV, tengok Maharaja Lawak misalnya. Habis masa kita tengok Stone Cold lawan Triple H. Dalam hidup kita tak patut langsung dalam hidup kita ni. Umur kita di saat ni patutnya kita lagi tua, lagi orang datang tumpang dengan kita. Tumpang. Cuba tengok orang soleh. Orang soleh, kita buat contoh, Allah yarham Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Sampai mati orang tumpang ilmu dengan dia. Tengok Allah yarham apa dia? Datuk Dr. Harun Din. Sampai mati orang tumpang ilmu dengan dia. Tumpang dengan dia. Datuk Isa Abah Rom, contoh yang mudah. Allah yarham Datuk Isa Abah Rom. Sampai mati orang tengok. Ni contoh-contoh yang mudah dalam hidup kita. Habis tu kenapa kita tidak begitu? Mengapa kita ni semakin kita berusia, semakin orang nak jauhkan diri daripada kita. Semakin tak ada orang nak layan kita. Menandakan buruknya perangai kita.
Buruk perangai ni bahaya. Saya nak sebut, buruk perangai ni bahaya. Kerana apa dia? Kerana kita tidak ada manfaat untuk manusia lain. Rasulullah sebut khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia orang yang bawa manfaat pada manusia yang lain. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Orang yang terbaik di kalangan kamu siapa? Orang yang hidup dia, orang rasa kebaikan, rasa manfaat daripada dia. Bila kita tiada, orang rasa kehilangan ketiadaan kita nanti. Yang ni nak sebutnya kita bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk kehidupan. Tapi kalau kita ada orang sibuk tanya, lambat lagi ke dia nak mampus ni? Orang sebut demikian, bukan sebut mati lagi dah. Orang sebut hidup lagi dia ni sebut. Panjang, lihat juga umur dia. Orang sebut sampai orang menyampah dengan kita. Bahaya tuan-tuan. Bahaya dalam hidup kita sampai tahap demikian. Perhati betul-betul pada diri kita ni orang yang kenapa kita jadi demikian? Jawabnya, kalau kita bawa manfaat pada agama, hidup kita ni orang akan tumpang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ini sendiri. Ni yang pertama, akhlak untuk diri kita. Yang kedua, akhlak dengan mak ayah kita. Saya nak tegur yang ni betul-betul, terutama bagi orang lelaki. Orang lelaki tolong jaga mak ayah kalian. Jangan kalian singgung hati mak ayah kalian. Ramai dah di kalangan kita ni hidup dalam menyinggung hati mak ayah. Mak ayah terasa hati dengan kita. Perangai kita ni buruk dengan mak ayah. Rela kita biarkan mak ayah kita tinggal seorang-seorang dekat kampung. Kita tak ada, kita sibuk nak jaga isteri kita, sibuk nak jaga anak-anak kita. Mak ayah kita tak jaga. Tak berebut pula tu. Saling tolak menolak. Bagi tahu pada isteri kita bagi tahu pada isteri kita, tak apa, abang yang sulung boleh jaga. Kita sebut, tak apa, kita ni bukan abang sulung pun. Kita ni adik-beradik yang bongsu. Kita tak perlu nak jaga mak ayah. Siapa yang ajar? Dalam hidup kita demikian. Patutnya kita berebut jaga mak ayah kita. Mak ayah kita, mak mertua kita dan ayah mertua kita. Ni kita kena jaga demikian. Tapi tak. Penyakit orang Melayu kita ni sibuk nak jaga bini dia, sibuk nak jaga isteri dia, sehingga kan dia tertinggal mak ayah dia. Minta maaf saya nak sebut demikian. Jangan tuan-tuan, bila tuan-tuan ada mak ayah, di antara benda yang tuan-tuan paling kena jaga yang disebut dengan ibu ayah dalam hidup kita. Isteri kita, anak kita ni nombor 2, nombor 3. Jangan menyinggungkan hati mak ayah sampai mak ayah tinggal seorang-seorang. Mak ayah tinggal berdua je di kalangan mereka sebut. Kalau kita tanya dia, anak berapa orang pakcik? 10 orang. 10 orang anak saya. Tapi tak ada seorang pun boleh jaga saya. Saya jaga 10 orang untuk besar. Bangga dia, anak 10 orang. Bila kita tanya, mana anak-anak? Anak-anak semua berada kat bandar, sibuk kerja. Sehingga kan tak boleh nak jaga yang disebut dengan mak ayah. Di saat tersebut tuan-tuan akan kecewa bila menghadap di hadapan Allah nanti. Jangan dalam hidup kita, saat mana kita ada mak ayah, berebut jaga mak ayah. Berebut jaga mak ayah. Mak kita, ayah kita. Jangan sibuk nak jaga isteri kita, anak-anak kita. Isteri pula, tolong bagi sokongan pada suami masing-masing. Bagi tahu pada suami, abang ada ayah, abang ada mak. Abang dahului ayah dan ibu. Lepas pada itu, barulah abang boleh jaga saya, boleh jaga anak-anak. Manakala anak-anak, saya yang tolong urus. Ni prinsip yang ada. Isteri jangan tengking-tengking suami. Isteri jangan tengking suami. Tengking, siap tengking pula tu isteri. Isteri tengking suami. Bagi tahu ada suami, abang jangan balik. Abang balik siap, saya cerai abang. Dia pula nak cerai kita. Nak sebutnya gambaran demikian. Akhir tak balik. Suami tak balik kerana takut dengan isteri. Penyakit takut bini, dia panggil demikian. Yang sedang melanda di kalangan kita. Orang kita ni takut. Takut. Dia rela menipu mak ayah dia kerana semata-mata nak jaga hati isteri dia. Dia rela menipu. Bila isteri dia bagi tahu, saya tak nak ibu awak, ayah awak datang rumah saya. Bila mak dia tak bagi tahu yang isteri dia sebut demikian. Tapi bila mak ayah dia telefon dia nak bagi tahu dia nak datang, mak ayah nak datang, dia pun jawab terus. Tak boleh mak, ayah, saya outstation, dia sebut demikian. Saya outstation.
Lepas tu dia buat alasan, tak ada bilik. Kalau mak nak datang, tak ada bilik kat rumah, dia sebut. Alasan yang terbaru ni. Tak ada bilik kat rumah. Mak nak duduk kat mana kalau mak datang rumah saya? Kita jawab, bilik kamu tu. Bilik kamu tu. Yang sepatutnya, bila mak kamu datang, kamu keluar daripada bilik itu, kamu bagi pada ibu kamu duduk. Nak sebutnya demikian. Rasulullah kan buat begitu. Fatimatul Zahra, kala mana Rasulullah datang ke rumah Fatimatul Zahra, Sayyidina Ali dan Fatimatul Zahra tidur di luar, Rasulullah tidur di tempat tidurnya Fatimatul Zahra. Anak sebutnya besar, ibu dalam hidup itu. Kita ada buat demikian. Ibu dan ayah kita bila datang ke rumah, nak suruh duduk kat rumah kita, duduk dalam bilik kita. Tak sanggup. Orang kita mana sanggup. Nak sebutnya gambaran bagaimana bezanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rela mak ayah kita tidur di ruang tamu. Ada orang dia kata ruang tamu pun tak boleh tidur. Kenapa? Saya outstation. Padahal isteri dia tak benarkan. Abang dah bawa masuk mak abang. Kalau abang bawa masuk juga, abang tanggung sendiri. Berkelahi kita rumah tangga. Dia pun tak bawa masuk. Tak bawa masuk mak dia, ayah dia. Tak datang ayah dia, rumah dia. Tuan-tuan, kalau rumah tuan-tuan mak ayah pun tak datang, tuan-tuan kena menangis sekarang tuan-tuan. Baik tuan-tuan menangis sekarang. Di akhirat nanti tuan-tuan akan menyesal. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya kita menangis. Kenapa mak tak nak datang rumah saya? Kenapa ayah tak nak datang rumah saya? Apa masalah dalam keluarga saya? Sampai mak dan ayah tak nak datang dalam hidup saya. Mak dia pun betul terang, aku tak sudi dengan isteri kamu. Isteri kamu kasar dengan aku. Kita tanya mak kita, mak, maksud mak apa dia? Mak nak suruh saya ceraikan isteri saya ke? Dalam hidup saya ni. Lalu mak dia kata, ceraikan isteri kamu. Ceraikan isteri pasangan. Cerai isteri di saat besarnya ibu dalam hidup. Saya nak sebut demikian. Pernah seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayah saya suruh saya ceraikan isteri saya. Apakah perlu saya taat apa yang disuruh oleh ayah saya tadi?" Lalu Rasulullah jawab, "Ayah kamu pintu syurga untuk diri kamu. Kalau kamu ingin masuk syurga, kamu mesti melalui pintu tersebut." Rasulullah jawab demikian. Maknanya besar ayah dalam hidup ini sendiri. Berlaku zaman sahabat-sahabat sama juga. Bila Abu Bakar arahkan anak dia Abdullah supaya ceraikan Atiqah, seorang perempuan yang paling cantik di kalangan sahabiah di zaman Rasulullah. Abu Bakar sebut pada Abdullah, "Abdullah, kamu ceraikan isteri kamu." Lalu dia cerai. Punca apa? Punca kerana Abdullah ni dia tak datang semayang berjemaah je. Tak datang semayang berjemaah. Disebut dalam sirahnya, bila pergi semayang dengar ketawa dalam bilik, balik semayang dengar ketawa lagi. Tak pergi semayang, tak pergi berjemaah. Lepas pada tempoh perkahwinan yang panjang lama masa. Tapi kerana sibuk nak jaga isteri ni sampai tak datang semayang berjemaah, lalu Abu Bakar sebut pada anak dia, "Ceraikan isteri kamu Atiqah tersebut." Dia pun dengar je dia cerai terus Atiqah tersebut. Lalu alim ulama sebut, apakah zaman kita sekarang ni, kalau ayah suruh ceraikan, yang disebut dengan ceraikan isteri sebut, maka kita kena cerai isteri kita? Jawabnya, tengok ayah kita. Kalau ayah kita macam Abu Bakar, cerailah. Tapi kalau ayah kita macam Syahrukh Khan, jangan cerai. Maknanya, tengok perangai ayah kita lah. Peribadi yang disebut dengan kewarakan yang ada. Demikian juga ibu kita. Dalam hidup kita ni, cuma kita boleh tolak ansur dalam perkara demikian, dan boleh dibincangkan dalam bab ini. Tapi pastikan jangan sampai peringkat kita terlampau takut pada isteri sehingga kan kita hilang ketaatan kita pada kedua ibu bapa kita dan juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang kita ni kena penyakit takut bini. Bila kena penyakit takut bini ni, dia takut dengan isteri dia. Takutnya amat sangat. Isteri dia telefon pada dia tu, "Abang kat mana?" Dengar. Isteri yang kat suara, tengking suami, "Kat mana?" "Dekat surau lagi." "Kau berapa sekarang? Abang tak nampak kejap." Kawan dia sebelah tu dengar, "Isteri kau marah dengan kau ke?" Kata. Ni tanya demikian. Dia kata, "Relax lah, relax." Isteri kata, "Sekarang kau berapa tu? Cuba tengok jam." "Kau 10." Dia jawab demikian. "Kau 10? Tak nak balik lagi?" "Balik." Dia sebut demikian. Balik itu dia pun tutup handphone. "Aku balik dulu, isteri aku dah marah." Yang balik tu pula tu imam pula tu dia panggil. Bukan tu imam tempat ni, tu imam tempat lain.
nampak sangat takut kepada bini. Nak gambarkan pada kita takutnya dalam hidup ni. Jangan. Orang perempuan, saya nak pesan ni, jangan tinggikan suara di hadapan suami kalian. Kalian tinggi je suara di hadapan suami kalian, hancur lebur amalan-amalan kalian. Jangan tinggikan suara. Nak marah macam mana pun cakap elok-elok. Jangan cakap kasar di hadapan suami. Jangan tengking-tengking suami. Bila kalian tengking-tengking suami, saat mana kalian tengking suami, menyebabkan hancur amalan-amalan yang kalian kerjakan sebelum daripada ini. Ini kena sebut ni. Di kalangan kita, ni orang lelaki ni segar semua, macam pernah kena marah pada bini masing-masing. Nak sebutnya, ramai di kalangan kita jadi demikian. Penyakit takut bini ni penyakit yang paling dahsyat yang sedang dialami sekarang. Jadi, jaga akhlak ni. Perubahan mesti kita bentuk kembali. Dalam kekeluargaan kita, jaga susun betul-betul akhlak dalam kita bermasyarakat, akhlak dalam berkeluarga, akhlak dalam bermasyarakat, dan insya-Allah bila ada kesedaran, perubahan ini akan terjadi dalam kehidupan di kalangan kita. Saya pohon kemaafan kerana panjang sikit masa ni, lebih pada had yang telah ditentukan kita ni. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Tuan-tuan, saya nak kongsi sikit dengan tuan-tuan. Kat belakang nanti ada madu dan juga habbatus sauda. Saya dipahamkan demikian. Kapsul habbatus sauda. Madu ni saya suruh saya bangunkan sekolah Ma'had Tahfiz saya di selatan Thailand. Saya bangunkan di Shah Alam, Syekh 8 ni. Kalau tuan-tuan ada anak-anak yatim, orang miskin, saya mengalu-ngalukan sangat untuk kita ambil dan kita tanggung mereka untuk mereka menghafal Quran. Dah lebih kurang 10 tahun dah saya bangunkan itu. Dan saya bangunkan di Shah Alam, saya bangunkan di Jerantuk Pahang, saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan juga di Pulau Langkawi. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan boleh buat rombongan, ajak Haji Amir ni pergi ke Pulau Langkawi misal contoh. Pergi ke sekolah saya jemput, bukan pergi tengok burung elang je, tidak. Pergi ke di Pulau Langkawi, saya bangunkan satu tanah di kawasan dekat dengan Datai, di perkampungan Darul Hijrah, perkampungan Al-Hijrah di sana. Kemudian saya bangunkan juga di Kuala Telemong, jalan masuk ke Kuala Telemong di Kuala Terengganu. Saya bangunkan juga Ma'had Tahfiz di selatan Thailand. Satu lagi, pelajar-pelajar sekarang ni ada lebih kurang 1000 lebih pelajar yang menghafal Quran lah. Kita tanggung mereka seorang-seorang tu, kita tanggung sebanyak RM3,500 seorang, setiap pelajar-pelajar yang menghafal Quran ni. Dan alhamdulillah setakat ni nya pelajar-pelajar tu menghafal, walaupun tempoh PKP macam ni, mereka menghafal Quran. Saya di selatan Thailand, saya ambil asalnya pelajar-pelajar sikit je, 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar yang bapa mereka dan ayah mereka ditembak mati oleh kerana krisis di Thailand tersebut, di selatan Thailand ni. Kita ambil anak-anak tersebut untuk kita tanggung mereka menghafal Quran. Alhamdulillah. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah tersebut hasilkan madu tu mereka letak depan mereka, bangun tahajud malam-malam, mereka berdoa pada Allah, dan madu tersebut mereka hantar ke Shah Alam. Saya buat pusat rawatan Islam di Seksyen 8 tersebut pun sama jugalah, lebih kurang hampir 10 tahun dah saya bangunkan di Seksyen 8 tersebut, pusat rawatan Islam. Tuan-tuan kena gangguan dan sebagainya, sihir di kalangan masyarakat kita ni, datanglah ke Seksyen 8 tersebut, insya-Allah. Cuma je tak ada bayaran apa-apa pun. Cuma tuan-tuan bila nak ubat tu, makan madu, buat amalan makan madu, kemudian minum madu tersebut. Jadi Rasulullah sebut bila kita makan madu ni, dia boleh membatalkan sihir-sihir yang ada dalam tuadan kita. Kelebihan madu ni lah sendiri. Ada yang minum air madu tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik. Ada yang kencing manis teruk, dia buat amalan makan kapsul dan juga habbatus sauda tu, turun kadar gula dalam darah dia. Saya pernah kena batu karang sekali, saya minum air madu, keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ni satu amalan yang baik dah untuk kita jadikan pada diri kita. Kalau tuan-tuan nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, Rasulullah kata, minumlah air madu yang disejukkan. Tuan-tuan ambil madu tu, tuan-tuan kacau dengan air suam, letak dalam peti ais, besok tuan-tuan minum. Tuan-tuan rasa nikmat, Allah sajalah yang tahu sedapnya air tersebut. Allah jadikan demikian. Kebetulannya
Mereka bela lebah ni di bawah buah mata kucing. Bawah pokok buah mata kucing. Dan lebah itu kita buat kajian, ada universiti di sana buat kajian, dia terbang dalam radius dia lebih kurang 8 km persegi. Dia terbang bukannya dalam kawasan kurungan, tidak, tapi dia terbang kawasan-kawasan tu cari bunga, kemudian lahirkan madu di sini. Alhamdulillah 2-3 hari sekali dituai. 2-3 hari sekali dituai. Rajin lebah-lebah ni buat kerja. Di samping anak-anak yang baca Quran ini jadi dana tersebut. Alhamdulillah ada sikit je. Sebab start daripada PKP ni tak boleh masuk langsung. Tak boleh masuk ni, ada baki sikit lah. Tuan-tuan boleh dapat kat belakang nantilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.